يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Beta dan Raja Pemaisuri Agong ingin menzahirkan junjungan kasih kepada Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu di atas kesudian mengampuni berkenan pemilihan beta sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Di dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja kali ke-251 pada 24 Januari 2019 yang lalu, beta insaf dengan amanah berat yang digalas melalui penghormatan tinggi dari Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu sekalian. Beta berikrar akan menjunjung penghormatan ini dengan segala kemuliaannya, seperti mana yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'im Billah telah dipilih oleh Raja-Raja Negeri Melayu pada mesyuarat khas Raja-Raja yang ke-251 sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 bermula 31 Januari 2019. Kini, 5 tahun hampir berlalu. Tugas Si Paduka Baginda Yang Agong sebenarnya besar dan merupakan satu amanah yang diberikan oleh Raja-Raja Melayu, kerana Baginda mewakili Raja-Raja Melayu untuk memerintah persekutuan. Malaysia sebuah persekutuan yang terdiri daripada 9 buah negeri Melayu yang diperintah oleh Raja-Raja Melayu, dan kita ada negeri yang tidak beraja seperti Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Kita mempunyai juga wilayah persekutuan. Jadi sebagai Raja Pemerintah yang diamanahkan untuk mewakili Raja-Raja Melayu, Baginda diperuntukkan kuasa kedaulatan bagi pihak persekutuan. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 berjaya melalui pandemik COVID-19. Perisytiharan darurat Baginda dan satu-satunya Yang di-Pertuan Agong memerintah negara bersama 4 orang Perdana Menteri. Dari sudut perlembagaan kita, kuasa yang ada pada Parlimen, kuasa yang ada pada Eksekutif atau Jumlah Menteri dan juga pada Kehakiman adalah kuasa yang diberikan kepada Tuan Agong dan diturunkan kepada 3 cabang kuasa tersebut dalam peruntukan perlembagaan kita. Sebagai contohnya perkara 39,
Executive Authority of the Federation shall vest in Tuan Agong. Accessible, boleh dilaksanakan oleh baginda atau dilaksanakan oleh Jumaat Menteri ataupun orang yang diberi kuasa oleh Undang-Undang Persekutuan. Dari aspek Parlimen, Tuan Agong merupakan salah satu entiti dalam Parlimen dan konsen baginda dalam pergumulan undang-undang itu adalah mandatory. Sama ada baginda menyatakan persetujuan baginda atau tidak, itu merupakan satu proses, tetapi rang undang-undang mesti disembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi kuasa yang dilaksanakan mengikut nasihat ini begitu luas. Kita mempunyai struktur, kita ada Perdana Menteri, kita ada Jumaat Menteri, dan kita ada Parlimen, kita ada kehakiman. Dan kalau kita lihat dari sudut perkara yang dibutirkan dalam perlembagaan persekutuan, kita akan dapati kedudukan tuanku sebagai pemerintah tertinggi, Angkatan Tentera, kuasa tuanku sebagai fungsi lembaga pengampunan, kedudukan tuanku sebagai ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak beraja dan juga negeri baginda sendiri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong ke-16 mempunyai semangat sukan yang tinggi dan motivator yang hebat di Padang. Tuanku Raja Permaisuri Agong juara bidang kraft selain pandai memasak, menjahit dan menghias dekor. Fujifilm XS20. Malaysia merupakan sebuah persekutuan yang mendaulatkan sistem pemerintahan beraja berkeluhuran perlembagaan. 9 buah negeri diperintah Raja Melayu, 4 buah diketuai Tuan Yang Terutama dan 3 lagi merupakan wilayah persekutuan.
kepada 70 perlembagaan persekutuan, iaitu keutamaan orang dalam persekutuan. Yang pertama ialah Sri Paduka Baginda Yang Agung. Yang kedua ialah Raja Pemuda Agong, kedudukan yang kedua tertinggi dalam senarai keutamaan persekutuan. Jadi pastinya Baginda berkedudukan sebagai the First Lady. Konteks Malaysia sebagai sebuah persekutuan dan juga negeri beraja. Semasa pemerintahan Sultan Abdullah sebagai Tuan Agong, memang begitu terselah peranan yang dimainkan oleh Raja Pemuda Agong. Tinjauan, rakyat itu teruja, gembira, dan boleh dikatakan Sultan Abdullah dan juga Raja Pemuda Agong, Tuanku Azizah Maimunah, memberi satu benchmark kan, bagaimana institusi raja itu dilihat dan juga berperanan dalam meneliti, memberi kecanaan kepada masalah rakyat. Kemesraan dan layanan Duli Yang Maha Mulia Paduka Tuanku berdua amat disenangi petugas di istana, terbukti melalui luahan rasa dalam cerita masing-masing. Masa saya mula bekerja, umur saya 26, dalam 23 tahun. Istana lama tu okeylah sikit dapurnya, sekarang ni canggih sikit lah. Jadi dia lagi besar daripada istana lama dulu. Kat sini dapur dalam 8 kot. Mali Pulut tu macam pasri lah, bersebelahan dengan hot kitchen tu. Dapur harian. Menu kegemaran Tuanku Agong dan Maisuri lah. Ikan masak taucu, asam pedas. Sarapan pagi kalau Tuanku Agong tu memang roti canai dengan nasi lemak. Bila buat otak-otak ni memang itu menu Maisuri Agong. Banyak menggunakan pucuk-pucuk kayu lah, macam serai kayu, daun cawang pecah kaca. Memang daun yang sebelum ni kita tak pernah jumpa, memang ada semua dalam tu. Pengalaman paling tak dapat lupakan tu masak bersama-sama tuanku lah. Kita dapat bergurau senda dengan tuanku di dapur. Seperti macam mak dengan anak lah. Tuanku terlampau mesra rakyat kan. Jadi kita rasa macam happy lah dengan dia ni. Tak rasa janggal, tak rasa apa kan. Sebab tuanku pun jenis rendah diri je. Dia tak bagi tekanan sangat lah dekat kita kan. Bila tuanku nak masuk ni, barang tu ada yang menarik. Masuk Malang Raya bersama tuanku lah. Malang Raya tu bersekam mata dengan tuanku ni, masuk sama-sama untuk jual dah hari raya tu. Kadang satu orang satu menu. Paling ramai 300 pack lah. Memang seronok. Tugasan yang dibuat, saya masak untuk Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong dengan Raja Pemaisuri Agong serta kaki tangan yang bekerja di Istana Negara. Seramai dalam 200 pack, tak daripada pukul 7.30 sampai Tuanku beradu pukul 11 tu. Kita akan dibahagi 2 kumpulan, untuk Tuanku Agong dan 1 kumpulan lagi untuk kaki tangan yang bekerja. Rasanya semua senang kot. Saya berasal daripada Selangor. Sekarang dah 3. Saya bermula daripada Kedah, Kelantan dan Pahang. Kenangan yang manis saya dapat bersama tuanku, masak bersama-sama dengan tuanku, boleh dikatakan kerap juga. Saya baru belajar daripada Raja Pemaisuri Agong, stew lidah dia. Memang kalau kita setiap kali majlis pasti ada menu tersebut. Pada mulanya agak kekok, selepas dah lama tu seperti kita masak dengan mak-mak aja. Yang paling tak dapat dilupakan kita raya mengejut tu. Malam tu juga kita terus prepare dengan tak tidur, tak apa. Masak besok pula dengan tuanku menjamu kerabat-kerabat. Semua okey saja lah. Semua okey je. Sebab memang seronok lah masak bersama dengan Raja Pemaisuri Agong. So kita ni kena cepat untuk belajar macam mana kita nak bersama dengan tuanku. Ambil masa dalam setahun untuk kita dapat dia punya ni rentak dia dengan menu-menu yang diberi. Kita belajar. Masa saya mula bertugas, tuanku almarhum Kedah mula merintah lah. Semenjak 2013 saya terus dapat Istana Negara yang baru. Tugas saya kat sini sebagai pelayan rumah. Dia menyediakan peralatan, kalau tuanku nak santap ke, kalau ada tuanku mesyuarat, sediakan
makanan, santapan dekat bilik mesyuarat. Kelengkapan dia macam set-set pinggan mangkuk, cutleries, sudu cawan tu semua tu lah. Lebih kepada silver. Tuanku menitik beratkan kebersihan, lagi satu halal lah. Pengalaman paling saya tak dapat lupakan, saya dapat mengerjakan haji dan umrah bersama tuanku sekeluarga. Pada tahun ni lah, kita boleh tengok tuanku humble, rendah diri, dekat dengan rakyat lah. Bila kita masuk dalam istana ni, kita ada lenggok bahasa dia sendiri, guna ayat yang lembut. Tempoh pemerintahan tuanku Sultan Abdullah begitu mencabar. 3 orang Perdana Menteri dilantik, dipilih sepanjang pemerintahan baginda, dan juga berlaku darurat diakibatkan oleh ancaman COVID, dan pada yang masa yang sama keadaan politik yang tidak stabil. Jadi bukan begitu mudah untuk menangani suasana tersebut, dan boleh dikatakan ia merupakan satu ujian. Alhamdulillah, baginda berdua telah berjaya menunjukkan kebijaksanaan dan telah berjaya mengangkat institusi raja. Baginda berangkat ke Borneo, Sabah dan Sarawak. Rakyat begitu je untuk menghampiri baginda, dan baginda boleh turun padang bersama rakyat, dan ia bukan satu perkara yang baru. Bahkan ia merupakan satu amalan bagaimana kedua-dua Seri Paduka Baginda Agong dan juga Raja Musa Agong berinteraksi dengan rakyat jelata. Rata-rata rakyat teruja dengan keberangkatan konvoi diraja. Jelajah Borneo 2023 turut menyambut paduka anak anda baginda berdua di kiri kanan jalan hotel persinggahan dengan berbalas senyuman mesra. Memperkenalkan laman web Ion yang serba baharu. Alami pengalaman menempah kenderaan dan perkhidmatan atas talian. Platform interaktif yang menarik dan moden untuk tempahan kenderaan pilihan. Servis, terima notifikasi dan ikuti perkembangan kenderaan secara langsung melalui telefon pintar anda. Permohonan pembiayaan kenderaan dengan bank terpilih. Anda juga boleh dapatkan perlindungan komprehensif di laman web Ion. Raja perlembagaan bermaksud fungsi kuasa raja dilaksanakan mengikut peruntukan perlembagaan, dibataskan oleh perlembagaan. Jika sekiranya perlembagaan tidak membataskan, maka tersimpanlah prerogatif baginda. Jadi tidak semestinya bila kita menyebut istilah raja perlembagaan, raja mesti menurut nasihat. Bila disebut raja perlembagaan, raja tak ada kuasa. Sebenarnya raja perlembagaan itu, mana-mana raja pun dia mesti ada perlembagaan. Soal raja memerintah secara kuku besi ke absolut monarki itu merupakan perlembagaan pada kerajaan. Pengalaman bersama ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku berdua selama ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong ke-16 bersemayam di Istana Negara tidak mungkin dapat dilupakan petugas istana. Kemesraan yang tersemat di hati tetap disimpan sebagai memori nan indah. Saya dah bertugas selama 38 tahun sejak daripada almarhum Tuanku Sultan Johor. Saya lebih kepada bahagian bilik-bilik beradu. Ada 7 bilik untuk anak anda dengan 2 bilik beradu untuk Tuanku Agong lah, dengan Tuanku Permaisuri. Banyak kenangan manis dengan Tuanku Permaisuri yang ni. Sebab Tuanku ni seorang yang berjiwa rakyat kan. Dengan rakyat luar pun
Tuanku boleh mesra ini kan pula dengan staf di istana. Memang berjumpa hari-hari kan, dah kita bertugas di bilik beradu tuanku kan. Tuanku lebih bersifat lemah lembut, senang didampingi lah. Sifat keibuan tu ada. Tuanku titah itu dan ini dalam keharmonian, senang dipahami, terbuka dengan staf-staf lagi, tak kedekut ilmu. Sebenarnya tuanku ni banyak kelebihan. Masak boleh, menjahit boleh, mengait boleh. Cakaplah apa je, tuanku mesti kata boleh. Saya terharu sebab semasa nak pertabalan tuanku ni dulu, saya diberi kepercayaan untuk menjahit sendiri samping yang ke bawah duli tuanku nak pakai. Tak sangka lah tuanku percaya hasil tangan saya, macam calang-calang orang yang menurunkan ilmu pada kita kan. Ikut dalam perkhidmatan, saya dah bersara bulan Jun tadi. Dari awal-awal lagi tuanku tak bagi saya nak bersara dululah. Kebajikan staf tu tuanku ambil tahu, ambil kira juga. Mana yang boleh tolong. Kat sini yang orang panggil adalah Kak Yung. Jadi dah bekerja baru 34 tahun. Masuk Johor ni adalah 9 agung. Pengalaman daripada agung yang ke-9, Agung Perak. Masa tu usia 23 tahun. Masa saya masuk tu gaji saya 290 je. Allowance 65 je. Ya Allah, macam mana kerja istana ni? Nak kemas katil. Kundang ni adalah macam housekeeping. Kami jaga dekat bahagian Royal Wing. Selama 3 bulan, macam mana cara housekeeping, apa patut chemical pakai, cadar. Hinggalah sekarang ni dilantik sebagai ketua. Kita pejabat awam, tapi pakaian kami adalah baju kurung. Lebih selesa sebab kita bekerja. Jangan baju harian memang warna ni. Daripada tuanku masuk, ada baju majlis. Bila pertabalan kita ada pakai songket. Staf Kak Yung ada 20 orang. Lelaki ada 5 orang. Yang lain tu semua perempuan. Di istana ni, waktu kerja tak menentu. Bila ada event, persiapan majlis, kena bagi all out. Yang pengalaman yang Kak Yung tak dapat nak lupakan, perkahwinan anak. Anak Kak Yung kahwin, tuanku mencemaduli datang. Masa macam sedih ada, yalah tuanku sanggup hadir. Saya ni kalau seolah-olah macam pakat mak lah. Mak pada anak-anak yang baru ni. Sebab sekarang ni penjawat awam pun banyak kontrak. Environment dengan cara budak baru dengan cara kita lama adalah beza. Cuma zaman sekarang ni senang, kita nak bagi arahan melalui WhatsApp. Sini kalau anak buah sorok ke mana-mana, kita tak nampak. Walaupun 7.30 kita masuk, kundang kena pukul 7. Kalau tuanku Menggor, pukul 6 dah masuk dah. Bila ada majlis bintang masuk bunga pun 4 kundang juga. Jadi selagi majlis tu tak sempurna, kita takkan balik. Tuanku dia seorang yang teliti. Dan sekarang ni pun ada tersatu juga. Kejap saya, kejap Patik. Tapi Alhamdulillah buat masa ni tak ada yang masalah. Nama Anja terlahir daripada Tuanku Permaisuri Agong lah, dengan anak anda. Masa tu nama Anja ni anak anda yang panggil. Masa tu pergi dekat Pulau Redang. Saya tak pernah terfikir untuk dapat nama Anja ni daripada tuanku. Saya asal daripada Kota Baru, Kelantan. Saya lebih kepada pembuatan kuih muih, kek, motor pastry lah. Atik roll kebanyakan saya buat. Air tangan resepi daripada tuanku yang dia turunkan kepada saya untuk dibuat untuk setiap tetamu lah. Queen cake simple tapi sedap. Itulah resepi permaisuri. Saya belajar tak lama, hanya kadang-kadang hanya tengok tuanku buat sekali saja. Pengalaman dengan Permaisuri Agong ni banyak. Dengan Permaisuri Agong lebih kepada mak-mak lah. Ilmu yang dia berikan kepada kita, saya pun tak dapat di kat luar.
Saya bekerja di sini dah hampir 13 tahun. Masa tu berumur 24 tahun lah. Dia mula-mula takut. Lama-kelamaan dia menjadi happy. Kita belajar daripada Pemaisuri Agung cara pembuatan yang betul, cara kita berlainan, tapi kita ikut juga dengan cara tuanku. Musim perayaan, saya lebih kepada membantu tuanku buat fruit cake, kuih raya, biskut raya. Memang pack lah. Air tangan tuanku Pemaisuri banyak kita buat kepada raja-raja Melayu, untuk kerabat, untuk pembesar-pembesar. Sepi tuanku Pemaisuri ialah berlainan sangat. Akan cari yang lain. Tuanku Agong suka dessert, sagu gula Melaka, krim brulee, kuih talam banyak. Ilmu yang ditimba dan tunjuk ajar serta pengajaran yang diperolehi selama 5 tahun ketika bertugas di bawah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku berdua di Istana Negara terlalu berharga nilainya. Kita perlu kembali balik kepada sejarah dan juga kedudukan raja-raja kita. Yang Agung dipilih oleh raja-raja Melayu. Baginda juga perlu melafazkan sumpah jawatan baginda yang menentukan tanggungjawab baginda. Dan sumpah tersebut ada beberapa perkara yang penting yang berhubungan dengan kewajipan baginda untuk melihara agama Islam, untuk memastikan pemerintahan yang adil, untuk menentukan keamanan di dalam negeri, untuk setiap masa melihara dari sudut kedaulatan undang-undang di negara kita. Junjung kasih tuanku. Menjunjung 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 kasih tuanku. Warga Malaysia merafakkan sembah menjunjung kasih tuanku ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Iman untuk semua rela.